semua Macam itulah. Kan? Selalu penuh lantai meja tu. Inilah produk dia. Namanya Belief Coffee. Ada juga kan? Beli. Okey. Tak boleh letak meja. Right, dah ada dah. Okey. Belief Coffee ni antara ingredients ataupun dia punya intipati yang ada dekat dalam Belief Coffee, yang pertama sekali adalah sesuatu yang namanya Lutin. okey, apa tu lutein? Orang Melayu, orang Malaysia panggil lutein. Saya daripada Germany dulu belajar, dia panggil lutein. Lutein. So ikutlah kan, perempuan nak ikut Germany kan, nak ikut lutein. Negeri je lah. Orang kata lutein kan? Okey, lutein ni apa dia? Dia ambil daripada apa? Orang ni tak tahu ke? Cikgu tak? Mana Ahmadi? Tak tahu orang ni daripada apa dia ambil? Daripada kerek? Ni yang ceritanya produk kita ni luteinnya daripada apa? Bunga mata chrysanthemum. Matahari. Marigold. Marigold. Bunga? Marigold. Marigold. Kalau bunga marigold dia flora glow Ya. Betul. Okey. Kalau bunga marigold, saya tu sebenarnya tak ada. Ini kali pertama saya datang ke sini kan. Bila cakap bunga marigold, company satu-satu company yang mengeluarkan lutein daripada bunga marigold yang dekat Malaysia ni namanya Flora Glow Lutein. Tak ada 1, 2, 3 tak ada. Dia memang dia yang keluar. Dia patentkan untuk Malaysia Flora Glow Lutein nama syarikat. Kalau Flora Glow Lutein dia ambil daripada mana? Bunga marigold. Tahu bunga marigold? Chrysanthemum. Selalu susu je marigold lah. Tak tanam hujan. Okey. Tahu tak bunga marigold tu macam mana? Bunga matahari? Tahu? Bunga teh ayam? Tahu. Duduk tengah-tengah. Collection. Saiznya bunga matahari besar tu, bunga teh ayam duduk tengah-tengah. Bentuk ni sama. Ya. Ditanam di mana? Tu, selatan apa nama? Utara. Utara Island. Chiang Mai. dekat belah-belah Thailand ada juga dan selatan India. Okey. Apa bagusnya bunga marigold ni? Tu yang kata sampai pukul 1 ni kan ni. Apa yang bagusnya? Nak bagi faham satu persatu ni lah. Nak jadi orang hebat, nak bawa orang kita punya syarikat ni jadi besar, yang pertama sekali produk kita kena hafal. Ya, betul. Kalau orang tanya kita apa produk, kebaikan produk pun tak dapat nak jawab apa macam mana? Ya tak? Kita kata hari ni kita nak jadi orang hebat, produk kita kena hafal. Kita baru belajar. Baru belajar ya tak? Tak apalah, betul. Okey. InsyaAllah saya cakap kuat ni tegas maksudnya bukan marah Betul. Saya pandang sana sebab bila saya cakap tegas marah tak apa berani benar. Okey. Tak supaya kita ni rasa selesa. Kita rasa mesra. Ya tak Betul tak? Setidak-tidaknya nanti kalau terlapeh lah ke Negeri Sembilan malam-malam tak payah. Terlapeh. Ayam dia terlapeh. Ya tak? Tak payah tidur hotel tak? Kalau ke ibu sama tak payah tidur hotel tak? Homestay banyak. Homestay banyak. Tak menerima saya. Okey. Bunga marigold ni di selatan Thailand dan juga India. Apa bagusnya bunga marigold ni? Bunga marigold ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak ditanam dengan ada racun perosak, tak payah. Tahu tak? Semua Dia jadi. bunga ditanam macam tu je, dia biarkan je. Tak ada racun perosak, tak ada baja. Kenapa? Sebab bunga marigold ni hasilnya adalah lutein. Semua dah minum kopi? Lepas minum kopi boleh tidur? Boleh. Bagus. Tidur elok. Nyenyak sampai pagi. Nyenyak sama pagi. Memang orang tua-tua sikit. Bukan tua, lahir awal. Nampak bagaimana lahir awal? Memang orang yang lahir awal ni dia ada satu masalah yang namanya insomnia. Ya. Sebelum minum ni agak nak tidur tu susah. Betul. Boleh tahan tak?
Boleh tahan mata. Bukan apa, selain daripada insomnia tu, menengok YouTube. Oi, sekarang makcik-makcik, nenek-nenek kita zaman sekarang cyber troopers. Dia menaik tu macam orang muda ni, kalah kita. Buat apa tu? Kalau dia orang mesej. Boleh ada short form. Buat apa tu? Tengah buat apa tu? Kan? Ya tak? Apa dia? Nak copet. Ah, copet. Dah kan lo? Dah makan belum? Husband dia jawab, belum lagi, belum lagi. Apa takkan lagi? Kenapa tak makan lagi? Kek rok-rek, kata lelaki dia. Apa maksud tu? Sakit perut cerit. Oh, mengaku. Memang sampai pukul 1 kita ni kan. Okay. Baik. Bunga marigold ni, dia membentuk lutein. Sebab tu, bagi orang yang biasa ya, bukan yang insomnia, biasanya makan, minum kopi ni susah untuk nak rasa mengantuk sikit. Susah, segar. Okay, bayangkan serangga nak makan bunga marigold. Setahun tak tidur kawan tu. Sebab tu serangga tak makan dia. Sebabnya lutein. Okey. Baik. Apa kelebihan lutein ni? Yang pertama, lutein ni dia fokus untuk mata. Okey? Tuan-tuan dan puan ya. Mata kita perlu 0.28% lutein sehari. Okey? Kita makan nasi ayam, kita makan nasi lemak, kita makan mi, kita makan apa semua, tak kisah apa yang kita makan, mata kita hanya makan lutein. Itulah perkara yang paling penting untuk kita. So lepas ni nak bawa produk kita ke mana-mana pun, cerita pasal lutein. Okey? Kita makan nasi biryani, mata kita tak makan apa, sebab lutein tak ada. Kita makan laksa, sayur buang. Kan orang lelaki tu pertama memang tak makan sayur-sayur ni. Okey? Sebab memang tak suka. Memang tak ada alasan lain. Tak semua. Kalau ada yang suka makan sayur, dia insan terpilih tu. Ceritanya macam tu lah. Kita ni. Okey. Baik. Mata kita hanya makan lutein. Bila dia masuk dalam mata kita, ni berbola mata Okay, alright. Nampak lah ni berbola mata? Kalau tak percaya berbola mata macam ni, masa orang tengah gaya korban, sebelah lembu, cabut mata dia, macam ni lah. Okay. Jadi salah pergi ke otak. Dekat belakang ni ada satu benda yang namanya retina. Okay? Namanya retina. Ini anak mata. Boleh nampak Yang belakang boleh nampak dan minum lutein dia. Yang belakang boleh nampak Kalau tak nampak ni minta management berapa dia. Yang belakang tinggi memang confirm nampak yang depan Okey, baik. Retina ni tujuan dia hanya satu, ataupun dia panggil bintik buta dekat sini. Orang Melayu panggil bintik buta lah. Apa tu bintik buta? Okey, nanti kita cakap. Okey. Cahaya masuk ikut depan, bersilang di retina. Cahaya masuk ni, dia bersilang di retina Okay. Jadi tak payah belajar lebih-lebih, tak apa. Ada dulu dekat 3 tahun belajar yang ni je. Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham sekarang? Itulah hebatnya orang MLM. Saya masa mula-mula belajar dulu, umur saya 18 tahun. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan umur dekat 80 tahun. Sekejap setengah jam faham aja. Masa saya umur 18 tahun dulu, 3 tahun tak faham. Dah kerja baru faham. Itulah hebatnya orang MLM. Ya. Sebab tu jangan hirau tuan-tuan dan puan-puan. Kita berkecimpung dalam bidang ini, kita berkecimpung dalam industri ini, kita pasti akan berjaya dengan cemerlang dalam industri. Amin. Itu dia. Cuma jangan kita lapawan.
Orang MLM jangan terlampau. Pakai necktie pukul 12 malam dah apa hal? Orang insurans. Ya tak? Insurans tu, itu insurans bukan MLM. Oh, bukan. Kita berada di lapangan yang sama. Ya. Dah. Orang fokus bio nak pakai necktie sampai pukul 5 sebab profesional itu pakai necktie sampai pukul 5. Ya tak? Sebab apa kita nak bawa Fokus Bio ini adalah satu syarikat multi level pertama paling profesional dalam Malaysia. Ya. Syarikat Fokus Bio ini adalah satu syarikat yang pertama tidak akan makan lawan makan kawan dalam bisnes ni. Syarikat Fokus Bio ini adalah syarikat yang pertama kita akan bersatu padu untuk memastikan semua berjaya dalam syarikat. Air tak ada jerit punya. Okey, baik. Tadi cahaya masuk bersilang di retina. Kalau cahaya tu masuk bersilang di belakang retina ni, dia rabun jauh. Kalau cahaya tu masuk bersilang di depan retina ni, dia rabun dekat. Boleh faham ni? Itulah tujuan retina ni. Cahaya masuk, normalnya dia kena bersilang tepat pada retina. Boleh Okey. Mana dia? Ni. Kalau dua masuk. Kalau dua-dua masuk, MNN orang ni tak soalan dia komputer. Sudah menjadi lumbaran alam, hanya satu boleh diguna pakai. Dia tak boleh dua-dua. Yang faham-faham tak faham tak boleh. Yang faham-faham tak faham tak boleh. Saya lukis di sebelah mata tadi. Ini retina Itu fungsi pertama retina. Fungsi kedua retina adalah dia memerangkap cahaya biru. Sama dari Kan? Memerangkap cahaya biru. Cahaya biru. Di mana dapat cahaya biru ni? Ni dalam gadget. TV, komputer. Terima kasih. Terima kasih. Cik. Terima kasih. Okey. Haji dah baca lah tu. Haji baca lah. Nampak ni kau ambil pun ada. Betul-betul bagus. Orang Fokus Bio ni memang bagus. Minta ais juk, dapat ais juk. Hantar pertamu, bagilah kopi. Kata sampai mana kita ni? Okey. Dia memerangkap cahaya biru. Apa tu cahaya biru? Cahaya biru tu yang dalam telefon ni. Makin jelas telefon itu, makin banyak cahaya biru. Ya. Okey. Tetapi bila banyak cahaya biru tu, sepatutnya cahaya biru tak boleh sampai ke belakang ni lah. Ni saraf ya. Banyak cahaya biru, saraf dekat sini akan jadi rosak. So hari ni siapa-siapa yang tengah rakam saya ni, daripada mula tadi sampai sekarang ni, berapa banyak cahaya biru yang dah masuk dalam mata. Okay, kita dah gitulah. Okay. Tu memerangkap cahaya biru ni. Sekarang dengan gadget yang ada, telefon yang sangat canggih ni, dia cahaya biru ni keluar daripada UVA, UVB dan UVC. Nak buat telefon tu bagus, cantik, dia kena ada ketiga-tiga ni. Tetapi sangat tidak bagus kepada mata. Dulu, masa zaman 3-3 sekupang dulu, makcik dulu zaman-zaman 3 sekupang pakai. Tahu? Nokia 3310. Dia pakai Sony Ericsson. Kita lahir awal dia boleh jadi super. Ha? Dulu pakai telefon pertama pakai telefon apa? Alcatel. Yang besar. Motorola. Motorola. Dia tak boleh nak beza sama ada bekal air ataupun minum betul. Itu zaman tu tak apa, tak ada masalah. Itu yang ada game ular dengan game apa je berapa dia
dia punya bunyi pun 3 Satu bunyi dia low. Bunyi dia high. Yang 3 medium, dia campur dulu. Itulah dia. Itu yang pakcik-pakcik bawa sampai kedai dulu. Cakap telefon dalam tu belakang pokok pisang dekat Negeri Sembilan tu cakap. Rupa dia ada affair dengan orang lain. Tu makcik nak bagi tahu pakcik jangan marah Kalau pakcik tu ada affair dengan orang lain, dia ada satu tanda tau. Yang pertama, telefon dia sepanjang hayat tak pernah berbunyi kat rumah dia. Semua vibrate. Itu dia kena. Betul kan? Saya tak tekan itu pakcik. Betul kan? Tak pernah berbunyi. Lepas tu cakap telefon jauh kat belakang ni. Tanya siapa telefon bang? Tok 4 telefon dia kata dia sebab dia orang sakit. Yang kedua. Yang ketiga ke mana pun dia akan bawa telefon. Takkan tinggal atas meja depan TV, tak pernah. Dia takut tu. Pergi dalam jamban, gulung dalam gulung kain. Macam biasa. Macam biasa. Tak? Ada prinsip tu ni. Biar telefon jatuh ke lubang jamban daripada jatuh ke tangan bini. Itu cerita dia. Baik, sambung balik semula. Nanti kan sampai setengah membayar. Okey, baik. Dia merangkap cahaya biru. Dalam situasi sekarang ni, kaedah teknologinya terlampau tinggi. WVA, UVA, UVB ni tak sempat untuk retina ni makan cahaya biru. Okey. Itulah kenapa yang kita memerlukan looting. Ingat ya? Satu hari 0.28% diperlukan. Apakah kerja looting? Yang pertama, dia adalah makanan untuk mata. Manusia makan benda lain, mata hanya makan looting. Okey. Yang kedua, dia memerangkap cahaya biru. Nanti saya ulas satu-satu. Yang ketiganya, dia adalah antioksida. Boleh? 3 benda ni kita sentuh, dia ada banyak lagi. Okey. Tapi kita macam orang jual ubat lah. Orang jual ubat ni dia nak buka ular. Oh, dia punya cerita nak buka, tak buka. Sampai sudah. Tunggu minyak afiat dia habis 50 dulu baru nak buka. Sama lah kita macam ni. Ada banyak punya, tapi kita ulas 3. Dan saya rasa 3 ni dah pun membolehkan kita semua yang ada dekat depan ni menjadi jutawan fokus bio dalam jadi mana-mana yang rapat-rapat tu kita makan rapat-rapatkan lagi. Okey, baik. Satu, makanan untuk mata. Saya katakan tadi. Makanan untuk mata ni bila dia masuk dalam mata, dah sampai, dia akan bertabur dekat dalam bola mata tu. Dan namanya makanan. Ya. Sama macam kita makan nasi. Nasi bertabur dekat dalam mulut kita. Dan namanya makanan. So dalam mata pun juga dia akan bertabur kat situ. Okey, sebab dia makanan mata. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang ada orang mata dia tak sihat. Badan besar tapi mata dia tak sihat. Sebab kita tak bagi cukup nutrisi untuk mata. Baik, yang keduanya dia memerangkap cahaya biru. Benda dah bertabur dekat sini, cahaya biru masuk. Bila cahaya biru masuk, yang ditangkap, lalas yang tinggal sikit tu baru retina. Selamat mata kita ketika itu. Selamat. Itulah lebihnya, itulah kelebihannya, dan itulah kenapa perlunya kita ambil Looting. Okey. 0.28%. Orang cakap dulu kita baru jumpa ni start pada bulan 6. Kan kita baru start bulan 6. Sebelum tu tak ada pun kita makan suplemen lutein. Kita je yang ada. Orang lain tak ada. Itu yang faham tak faham. Kita ya kita okey. Kita okey. Pertama lagi. Ini mengusik jiwa. Mengusik jiwa beruntun sana balik. Okey. 0.28% ni dia ada banyak. Bukan hanya sekadar dekat dalam kopi kita je. Boleh, tapi nak mendapatkan 0.28% ni
Kalau tuan-tuan dan perempuan tak nak minum kopi ini, kena ambil sekurang-kurangnya 4 Kilo. batang carrot. Mana pula biji carrot? Biji lah. 4 batang carrot. Sari. Carrot tu yang mana itu? Yang apa yang nak makan tu. Tak nak ambil suplemen untuk lutein tak apa. Tapi kita konsumsi sehari kita 4 batang carrot sehari. Sanggup? 2 minggu je sanggup? Satu hari dia. Boleh lah 2 minggu. Hari mula-mula kita makan jus carrot. Okay. Hari kedua kita buat ulang. Okay. Masuk hari ketiga buat jus balik semula. 2 minggu lah, 2 minggu. Boleh lah 2 minggu. Lepas pada tu Tutup. okay. Tak nak lah makan carrot, boleh kita tukar. Bayam. Nak mempercukupkan kepada 0.28% ya? 2 kilo bayam Oh. Ini Popeye. sehari. Itu Popeye kuat. Itu yang suka makan carrot kepada Arnab. Kita tak nak tengok Arnab pakai cermin mata. Okey, tak nak makan carrot, tak nak makan bayam. Bagi sedap sikit, manggis. Bayar lah. Mahal lah tu. Okey? Kulit. Suka makan manggis? Kulit dia. Berapa banyak? Kulit yang 1 kilo. 10 kilo. Saya kalau kita makan kulit ni, kalau ada lah tuan-tuan dan perempuan nak makan kulit ni, saya sanggup tunggu. Saya sanggup tunggu, tak ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan kekang lah kulit tu. Puas bagi saya. Itu kisahnya. Yang setelahnya tak nak makan. Tapi kan ada jus. Satu ketika minum. Orang MLM tentu tahu kan? Ada jus. Power. Mahal. Mahal. Tak dapat. Ada ke? Ada. Ada? Tak nak sebut nama company apa. Okay. Monabi. Sebab saya juga pernah bercakap di lapangan company tu. Dia bayar 450, saya bercakap semalaman. Okey, tak ada masalah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Fokus Bio tak payah saya, tapi demi kejayaan kita bersama, saya berada di sini. Atas dasar sahabat lama, atas dasar kawan lama, atas dasar kenalan lama, atas dasar kita semua, saya berada di sini tuan-tuan dan puan-puan. Saya ikutkan hari ini ada program dekat PWTC, tapi saya memilih untuk berada di sini. Tak payah tepuk kalau tak dijemput di sana. Saya tak dijemput pun, saya cuma cakap ada program di sana. Baik, seterusnya anggur. Anggur boleh lah, kan? 1 kilo anggur boleh lah, tak ada masalah lah. Tetapi biji dia, Kita balik. oi, nak dapat luting ni, orang kata nak dapat luting ni bertongkat paruh apa? Batang paruh bertongkat dagu nak dapatkan luting ni, tuan-tuan dan puan. Hari ni syarikat Fokus Bio dah buat apa lagi, panggil semua yang ada dekat luar sana konsumsi kita punya kopi setiap hari. Ya. Ya. Satu kotak berapa harga dia? Dah buat dah. Satu kotak berapa harga dia? 100. RM100. Boleh makan berapa hari? 15 hari. Satu hari 2 kali. Cari cepat habis ni buat bagus. Lagi cepat habis lagi. Suka, Mr. John suka. You suka. Kan? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, jangan ambil banyak-banyak ya. Dia ada side effect dia ya. Bila kita cakap pasal luting, efeknya adalah rambut akan menjadi gugur. Mahal. Kalau bukan ada banyak lagi banyak lagi bagus. Dia mahal tu. Kan? Itulah. Regret kau pasal je dah ya. Sekampung tu ni. Kadang-kadang riang juga ni. Education tinggi sikit. Okey, kita dah cover mana tadi?
Kita dah cover yang ni. Kita dah cover yang makanan untuk mata ya. Ya. Kita dah cover merangkap cahaya biru ya. Okey. Dan sekarang ni kita beralih kepada antioksida. Bodoh ya. Antioksida ni tuan-tuan dan puan, dia sejenis enzim yang ada dekat dalam badan kita. Okay. Tapi lutein ni dia juga bawa antioksida tu sendiri. Tuan-tuan dan puan, tanpa antioksida kita takkan hidup. Kalau elektrik ni dia nak hidupkan dia kena ada elektrik lah ya. Lepas tu dekat masuk dekat sini dia ada main switch dia. Kalau main switch off, elektrik mati semua. Main switch on, barulah ada elektrik. Ya, begitulah kita. Begitulah antioksida dekat dalam badan kita. Sebab apa? Antioksida ni, maksud antioksida ni, kenapa saya kata kalau tak ada antioksida ni kita boleh tak lama hidup ni. Nanti saya huraikan kenapa. Antioksida ni, anti maksudnya, oksida maksudnya beku. Oksida tu beku maksudnya. Anti maksudnya nyah. Bukan nyah yang dekat tu. Kalau ada yang spesies tu minta maaf ya. Saya tak sengaja untuk kata macam. Okey. Tak apa. Nyah beku maksudnya mengeluarkan kebekuan yang ada dekat dalam salur darah. Okey, baik. Kita tengok. Ni bawah ni orang belakang boleh nampak tak? Sini boleh nampak. Ni salur darah umpamanya. Kita potong salur darah kita begini. Ini adalah salur darah yang normal. Sepatutnya sama lah. Dinding itu sama lah okay. Tapi disebabkan faktor pemakanan kita ni yang suka makan makanan fast food sekarang ni, Negeri Sembilan KFC ada kan? Kalau beli ayam goreng, beli ayam seekor-seekor kat rumah, suruh orang tu buang kulit. Tak? Akak makcik, akak memang tak nak, pakcik memang tak suka nak makan kulit. KFC dipopah habis kulitnya tu. Tak? Sama menipu. Itu yang panggil apa ni? Hipokrit. Betul lah tu. Okey. Disebabkan itu semua, maka tertumpuklah pelak-pelak lemak yang ada dekat sini. Pada kita punya dinding-dinding Saluran darah. salur. Okey. Dia umpama macam kita picit paip air. Kita nak siram bunga kita picit ujung Bila kita picit ujung tu apa yang jadi? Air yang jadi laju. Okey. Samalah juga bila dah ada macam ni, dah tertumpuk dalam macam tu, jadi tempat pembukaan dia akan jadi kecil dalam salur darah. Jadi apabila kecil, maka air darah yang ada dekat dalam tu akan jadi laju. Maka jadilah tekanan darah tinggi. Boleh faham? Ayo semua orang-orang yang ada tekanan darah tinggi. Jangan kata tak ada. Ada. Mesti ada. Kajian menunjukkan bahawa 94% rakyat Malaysia berusia 40 tahun ke atas menghidap penyakit darah tinggi. 94. Siapakah 94 itu? 94% itu? Ha? Bukan ahli tugas wayu. Dia adalah prospek kita semua. Kita nak cipta produk kita antioksida tu 94% yang ada dekat luar sana tak tahu lagi kita jual antioksida dekat sini. Ya. Suruh dia pergi beli dekat farmasi antioksida sebiji, tuan-tuan dan puan-puan, harga dia RM150. Hari ni kita jual 100, ada berapa dekat dalam? 15. Itu prospek kita tu. Okey. Boleh? Jadi nyah beku tadi ni, apa yang dia buat? Dia akan pecahkan plak-plak lemak tadi ni. Okey. Ubat-ubat yang ada dekat hospital tu, apa ubat ni? Salur darah tadi. Ni plak lemak kan? Apa yang dia buat? Bila kita makan ubat tu, dia akan besarkan pembuluh darah. Jadi benda ni akan jadi macam ni. Tetap ada. Dia tetap ada, tetapi dia besarkan pembuluh darah tu.
Boleh? Habis tenaga ubat 12 jam, dia kecil balik. Lepas tu kena makan lagi ubat tu. Sebab itulah orang makan ubat kencing manis darah tinggi ni, dia kena makan sampai bila-bila. Macam tu. Sebab dia bukan pecahkan pembuluh darah. Dia bukan pecahkan plak lemak tu. Dia membesarkan pembuluh darah. Boleh faham ya? Okey. So hari ni bila kita ada antioksidan cukup dekat dalam badan kita, dia akan pecahkan plak lemak tu. Bila dah pecah, dia jadi lawas lah balik semula. Boleh? Dia jadi lawas lah balik semula. Bila jadi lawas balik semula, yang pertamanya tekanan darah akan jadi menurun. Yang keduanya khas untuk kaum-kaum bapa. Good morning is very good. Betul. Baru satu kali tu dia punya good morning dan macam mana? Sajalah nak ulang. Yang pertamanya untuk pesakit-pesakit darah tinggi, tekanan darah akan jadi menurun. Yang keduanya untuk kaum lelaki, good morning dia akan jadi good. Betul. Jangan jaga. Bila bapak good morning good, you have to be good. Sebab dia punya good morning dah tak good lama dah. Astagfirullah. Gitulah kita ni. Disuruh je kopi. Tak apa ya, kita sembang-sembang macam tu kan? Disuruh je kopi tu. Kan? Dia sorok je kopi tu kan? Mana yang tadi kopi? Entah mana tahu kopi. Okey baik. Inilah yang namanya antioksidan. Okey, dia pecahkan plak-plak lemak. Jadinya siapa-siapa yang baru minum, siapa-siapa yang baru konsumsi antioksidan ni, yang pertama sekali dia akan rasa macam pening-pening. Dia macam duduk dekat atas laut. Betul? Kenapa ya? Plak-plak lemak dah mula pecah. Dia lawan dulu. Dia lawas. Dia dah mula pecah. Bila dia dah pecah, bayangkan ni. Betul lah. Akak umur berapa kan? Saya agak-agak umur berapa? Berapa? 40 eh? Akak lah orang yang pertama cakap umur saya lebih tinggi daripada usia saya. Okay? Alright. Umur 60 tahun eh. Tadi kita cakap pasal umur 40 tahun dia dah start menempel ya. So maksudnya 40, 60 atau 40 ada 20 tahun dah plak-plak lemak ni ada dekat dalam kita punya salur darah. Bila dia pecah, umpamanya macam ni lah. Kita pakai stokin ni, cuba tak payah cabut seminggu. Lepas tu kita cabut stokin. Jadi macam mana? Dia macam Ngilu kan? Rasa ngilu tu, ni dalam salur darah ni. Di mana salur darah ni? Seluruh anggota kita, termasuklah dekat kepala kita, termasuklah dekat mana-mana. Jadi rasa ngilu tu, itulah yang diinterpretasi sebagai rasa floating ataupun rasa berhala-hala tu. Bagus tak bagus? Bagus. Maksudnya, kalau orang tu minum, baru konsumsi antioksidan, dia rasa macam duduk atas kapal. Apa kita nak cakap pada kita punya prospek? Bagus. Bagus. proses pemulihan. Proses pemulihan. Lepas tu dia rasa macam kebas-kebas tangan. Apa kita nak cakap dekat dalam prospek kita? Bagus. Bagus. Sebab memang orang MLM macam itulah. Setiap apa pun setiap apa pun juga kesannya bagus. Sebab itulah saya katakan hari ni kita membentuk, kita mendidik di Fokus Bio ni, kita jadi orang MLM yang penuh profesional. Kalau tak boleh makan, jangan bagi makan. Contoh, tiba-tiba dia makan, dia sesak nafas. Tiba-tiba selepas dia makan, dia naik bengkak-bengkak. Dan macam gegata ya. Kalau orang Perak panggil gegata juga. Orang Kedah panggil terlupak garang. Orang mana tak kisah apa pun. Tapi yang Orang Sembilan kata yang benar. itu tak kawan hala kata. Benar cakap.
Saya ikut. Okey. Yang contohnya tu lah. Yang macam tu tanda allergic, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang cakap dia rasa sesak nafas, dia naik bengkak-bengkak macam gatal-gatal, gegata tu. Itu tidak boleh lagi dia makan seumur hidup dia. Allergic? Ha? Tak termasuk dekat yang dalam tadi. Kalau tak termasuk yang dalam tadi, tak jadi masalah. Gembung tu nanti saya ulas, ingatkan je. Tak ulas. Tak satu. Pening. Oh nanti. Tak ulas. Ha? Mengantuk. Okey. Bila makan minum tu ada. Bila makan Tapi kenyang sangat tu. Saya tengok kakak boleh mengantuk kan? Kakak lagi lah. tak ada campur benda lain kan dia rebus sekali benda tu dengan kopi kita. Itu lain. Kita tak tahu ni kalau ada. Jauh kan? Okey, kenapa mengantuk? Ni yang kita kata antioksidan tadi saya katakan sebagai mendahului lah soalan tu. Semua ni Orang MLM memang dahsyat. Okey, antioksidan ni dia akan bertindak sebagai satu perkara yang memang betul-betul menentukan kehidupan kita. Contoh, hari ni kita rasa terlampau letih. Antioksidan dia dapat detect, dia akan bagi tahu kita punya dekat otak kita ni namanya pituitary. Okey, dia kata orang ni terlampau letih, suruh dia rehat. Dia ni berehat je daripada pagi sampai ke tengah hari tidur tak habis-habis. Makan kopi ni sampai ke pagi besok dia takkan tidur sebab dia tahu rehat dia dah cukup. Badan kita ni dia balance. Dia tak boleh macam kata terlampau heavy ataupun terlampau rehat. Okey, yang itu yang saya katakan tadi, kalau mengantuk orang rumah ni yang bekerja rumah ni, dia dah duduk rumah je. Siapa basuh kuali? Dia. Siapa basuh kain? Dia. Siapa silai kain? Dia. Siapa buat MLM? Dia. Benar tak? Minum kopi memang dia akan bagi tidur, nak bagi kita rehat. Yang kita ni, dia basuh kain, dia basuh apa benda semua. Yang kita depan TV baca surat khabar, walaupun surat khabar tu 20 tahun lepasnya. Sebab sekarang dah tak keluar lagi surat khabar, orang macam telefon nak. Sebab tu orang yang itu tidurnya lambat. Badan kita tu dia balance contohnya. Ya? Okey, boleh. Sebab itulah kenapa jangan marah dia orang nak tidur awal. Kalau nak suruh dia orang tidur lambat, kita sama-sama buat kerja dia. Tak, saya cakap macam abang tak masalah. Ada juga. Okey? Betul. Orang lelaki nak pesan. Kalau nak suruh dia tidur lambat, kita sama-sama lah buat kerja. Barulah boleh tidur sama-sama. Faham. Itu sudah dah masuk dekat dalam badan kita, dia bertindak begitulah. Ya? Kalau kita terlampau penat, dia akan bagi kita rehat. Kalau kita lebih rehat, dia akan cuba segarkan hati kita. Okey. Ada soalan? Saya sebenarnya ada benda saya lupa ni. Dah boleh semula tadi saya punya ada apa customer, dia minum, dia gatal-gatal. Tu tadi saya ulang semula. Dia Gatal-gatal? Elektrik ke apa ataupun apa. Okey. Tengokkan dulu lah kan. Dalam kehidupan saya selaku presenter, daripada tahun 2008 saya mula buat akademi dekat Rawang sampailah sekarang tahun 2022. Perkara yang saya paling malas adalah menyapu papan hitam. Okey. Jadi saya akan cuba penuhkan papan hitam yang ada ni. Okey. Dan selalunya Ada tukar sapu. dia akan jadi penuh ya. Okey. Apa tadi? Allergic. Ingat ya. Gatal. Kalau ada tanda-tanda allergic ni, tak boleh lagi kita bagi dia makan. Ya? Senang je cerita dia. Apa tandanya? Yang pertama, gatal yang naik bengkak-bengkak tu. Gatal-gatal dan bengkak-bengkak tu. Ini baru gatal. Ini baru gatal je. Yang keduanya, Diri menggatal. sesak nafas. Sesak nafas Kalau menggatal ayu Sedang tu pun susah. Okey. Ada ketikanya dia ada banyak toksin dalam badan dia. Ada antara dua lah.
Ini yang saya cerita ni, tanda allergic ni, tahu tak orang allergic seafood? Makanan laut kan? Bila dia makan je dia naik gatal-gatal dan bengkak. Mulut tu kalau kena macam bengkak dia nampak je. Okey. Okey. Itu tanda dia. Kalau gatal-gatal saja, kemungkinannya yang paling ketara adalah yang pertama sekali dia ada banyak toksin dekat dalam badan dia. Toksin ni dia akan dikeluarkan dengan perpeluhan, melalui perpeluhan. So tandanya adalah dia akan rasa sedikit rengsa istilahnya ataupun gatal-gatal. Faham. Macam tu. Sebab saya Kalau itu tengok tak ada masalah, itu teruskan. Yang tak boleh, yang gatal-gatal tu. Okey. Alright. Kelopak garam tadi. Okey, gatal dah. Alright. Boleh? Ada soalan? kena tengok balik. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya teruskan satu je lagi. Teruskan. Teruskan satu je lagi ya. Ini namanya lutein tadi ni. Okey. Dalam badan manusia ni, apa benda yang masuk dalam badan kita, dia akan melakukan perkumuhan. Okey. Lutein ni, kita makan nasi, lepas tu kita pergi tandas kan? Itu memang lumrah ya. Okey. Lutein ni dia masuk dekat dalam badan kita, dia bertindak balas dekat dalam badan kita dan dia akan keluarkan perkumuhan dia. Okey? Dan perkumuhan itu dipanggil zeaxanthin. Okey? So, kalau kita tengok dalam produk kita ni, dalam apa pun juga dalam slide yang selalunya kita dapati, kita tengok apa kelebihannya. Yang pertama apa ingredients yang pertamanya adalah lutein, yang keduanya zeaxanthin. Okey? Sebenarnya lutein dan zeaxanthin ni dia daripada unsur yang sama daripada bunga marigold itu. Daripada lutein ni jadi zeaxanthin. Apa bagusnya zeaxanthin ni? Maksudnya bahan buangan lutein ni membentuk sesuatu yang bagus yang perlu digunakan oleh badan. Badan kita perlu juga. Okey. Yang pertamanya zeaxanthin ni khusus untuk saraf. Saraf kita ni zeaxanthin tu lah dia punya penawar dia. Dan yang keduanya zeaxanthin tu juga ada antioksidan sendiri. Maksudnya produk ini bagus tak? Hanya menggunakan satu perkara tapi dia dapat berperingkat kelebihannya. Itulah hebatnya. Lontar satu batu, 2-3 burung makan. 2-3 benda yang kebanyakan dapat dalam benda yang sama. Jadi tak payahlah kita consume banyak perkara. Ni kalau tak kan, ubat darah tinggi nak makan 3 biji. Yang perempuan nak cantik pula, makan vitamin 12 biji makan vitamin. Ialah vitamin A, B, C, vitamin C, folic acid, B1, B2, B3, B4 sampai 12 biji. Vitamin K. Rupa macam tu Rupa ada derang. Apalah, jadi sihat je lah. Sakit gitu juga. Okey. So sekarang ni dalam kita punya produk ni, dah ada 2 kali pemeringkatan benda yang baik. So itu nak menunjukkan bahawa produk yang dikeluarkan oleh Focus Bio ni adalah produk yang bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, Focus Bio telah mengeluarkan produk yang bagus. Selalu kan macam tu. Manusia Melayu pula tu mudah leka. Saya bukan orang Melayu, orang Kuala Lumpur saya. Lebih. Oh, lebih. Yalah. Betul, sebab apa? Memang hebat. Ini dah mengatasi berapa banyak masalah lah. Dengan antioksidan je berapa banyak masalah boleh diselesaikan. Dengan lutein dah berapa banyak, dengan zeaxanthin saraf macam mana. Sebab itu saya katakan orang lelaki memang dapat tahu benda ni. Bila makan dia tahu rasa pagi besok macam mana. Ini membuktikan bahawa produk ini adalah produk yang baik setakat ini di Malaysia. Produknya produk bagus, produknya produk baik, pendapatan lumayan. Ini adalah satu syarikat platform yang kita perlu bangunkan bersama untuk menjadi satu kejayaan hebat, satu kejayaan besar pada seluruh rakyat Malaysia pada tahun 2022 ini. Kita
Tuan-tuan dan puan-puan, senang cerita. Orang MLM, dia letak batu bata pun dia boleh jual. Betul tak? Yang penting duit. Betul, ini orang MLM. Ini orang MLM. Hari ini kita jual produk yang baik. Tak boleh jual, tak apa. Yang penting duit. Dan tuan-tuan puan-puan kena faham, hari ini yang menjadi nahoda untuk kita, Cikgu Azli 10 kali jutawan dah dalam MLM. Kenapa tak ikut? Betul tak? Saya pada tahun 2012 Cikgu Azli jadi jutawan, saya tengok dia jadi jutawan. Maklum baru kenal. Dia pergi Sabah, saya ikut pergi Sabah. Dia duduk tepi tingkap, saya duduk tengah-tengah. Pramugari lalu kiri kanan, kiri kanan. Saya dengan Mahdi dalam satu. Saya duduk belah sini tepi sekali, Mahdi duduk belah sana. Pramugari lalu, kami cuik-cuik. Itu dulu. Pergi ikut Cikgu Azli time tu, tahun bila ya? 2015 tak silap saya. Orang lain pergi pasar Filipin, kami pergi pasar tamu. Balik rumah tu sampai sekarang, orang rumah saya cakap, kenapa kita tak pergi pasar Filipin time tu? Dan kita nak bersama hari ni tuan-tuan dan puan-puan. Cuba kalau boleh, Sabah, Sarawak, kita genggam bagi habis. Jangan cerita Negeri Sembilan dah memang tentu ada. Jangan cerita Selangor dah memang tentu ada. Jangan cerita Pahang, saya bercakap, saya mesti buat dekat sana. Sebab saya juga nak jadi jutawan hebat. Orang Sentul takkan tak nak buat. Tak? Bercakap berapi-api kasi tak nak buat, hentikan, stop, buat benda lain. Sebab dekat sini kita bercakap hari ni sebab kita nak jadi jutawan. Yang tak nak jadi jutawan, pilih syarikat lain dekat luar sana. Ya. Yang ada dekat sini semua nak jadi jutawan hebat 2022. Yakin boleh? Boleh. Dari itu, ni sebab nak try pilihan raya. Itu cerita dia. Satu benda saya ulang balik. Baik. Okey, pasal allergic lagi. Ya. Okey. Katakan bila orang tu makan, dia dah ada allergic, gatal apa naik macam semua kan. Okey, dia dah tak boleh makan. Kita dah tahu itu satu tindak balas. Just bagi seorang tu yang ada masalah asma apa semua, dia makan tetapi baik pada dia. Kenapa dia macam tu? Okey, baik. Allergic setiap orang berbeza-beza. Saya allergic dengan benda lain. Tuan allergic dengan benda lain. Ada orang allergic dengan nasi. Setakat ni saya pernah jumpa orang yang allergic dengan nasi. So dia tak boleh makan nasi. Jadi dia boleh makan selain nasi. Setiap orang berbeza-beza. Okey. Asma tu, dia allergic dengan derbunga mungkin. Tetapi dia tak allergic dengan kita punya kopi. So dia boleh makan. Boleh? Malah antioksida ni sendiri boleh memperbaiki sistem yang menyebabkan dia jadi asma. Boleh memperbaiki alahan dia sendiri. Antioksida tadi. Okey. Itulah sebabnya. So, ada orang allergic dengan produk ini, mungkin disebabkan dia allergic dengan kerema mungkin. Bukannya untuk allergic dengan gluten saja maksudnya gitu. Okey. Tetapi sebab dia allergic dengan produk tu, dia memang tak boleh makan. Boleh? Satu lagi. Okay, dia untuk saintis semua kan, dia bagus untuk orak saraf kita. Betul. Jadi kalau dia bagus untuk orak saraf kita, kalau kita minum katakan satu ataupun dua, kan, dia ada gangguan ataupun dia beri benda tu efek pada macam buah pinggang ke apa ke. Baik. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan kena faham tentang satu sistem yang namanya antioksida ni. Okey. Antioksida ni kurang antioksida lah ni. Betul? Okey, antioksida ni. Antioksida ni macam ni tau. Antioksida ni dia hanya membenarkan apa yang badan perlu je. Contoh, zeaxanthin peratus dalam badan kita adalah sebanyak 36 hingga ke 45 mg
dalam kitarannya, satu kitarannya dalam badan kita. Keperluan. Okey. Kalaulah katakan kita ambil lebih daripada 45, ambil 80 mg ZND itu terbentuk 80 mg contohnya, tak ada masalah. Sebab antioksidan akan buang semua selebih daripada keperluan badan. Itu yang saya katakan tadi. Ini yang saya tekankan kat sini, betapa pentingnya antioksidan. Sebab tu yang saya kata, tanpa antioksidan habis kita. Boleh ya? Sebab katalah contoh 0.28% lutein yang badan mata kita perlu kita ambil 50%, 0.50 contohnya, tak jadi masalah. Sebab antioksidan akan singkirkan bahan tu dalam badan kita. Jadi dekat situ, bila hanya keperluan, dia tidak akan mengganggu ataupun mengganggu organ-organ lain. Maksudnya sebab dia hanya guna apa yang dia perlu. Yang dia tak perlu dia singkirkan. Penyingkiran itu berlaku di mana? Berlaku daripada pernafasan kita, berlaku pada perpeluhan kita, perkumuhan kita dan sebagainya. Produk yang disingkir oleh antioksidan tidak akan mendatangkan sebarang kesan mudarat. Yang masalah kepada buah pinggang itu produk yang disingkir hasil daripada bahan kimia. Contoh, tuan-tuan perempuan ambil ubat, ya? Keterlaluan ambil ubat tu. Jadi badan kita singkirkan daripada ubat tu yang lebih daripada badan kita, tetapi dia akan dineutralkan dulu dekat hati, dia akan dineutralkan dulu dekat buah pinggang, maka lama-lama buah pinggang dengan hati kita akan jadi masalah. Tetapi produk ataupun bahan yang disingkir oleh antioksidan tidak akan menyebabkan masalah sebab dia secara semula jadi. Boleh? Maaf doktor, Ya. sebab ini terjadi pada kawan, dia tak sihat. Doktor nasihatkan dia jangan minum kopi yang inilah macam ni, sebab dia boleh merosak hati dan buah pinggang katanya. Jadi betul ke doktor? Ini nasihat doktor. Ya. Maaf ya. Baik. Doktor, saya tambah sikit. Sebab soalan saya satu alignment dengan soalan. Okey, satu alignment. Saya buatkan balancing nanti. Boleh saya cakap dalam bahasa Melayu? Boleh. Boleh, saya cakap dalam bahasa Melayu? Ya, boleh. Saya ada satu klien yang memang dia seorang coffee enthusiast, tetapi dia perlukan rutin. Cuma doktor pun sama, tak lagi dia pakai NDC kerana masalah buah pinggang. NDC stands for non-retriever. Baik. Komen doktor. Baik. Dan saya difahamkan NDC ada peringkat CABC. Peringkat yang pertama tu boleh. So kita pakai peringkat yang mana? Baik, mohon komen. Baik. Yang tu saya kena padam lah juga. Yang pertama sekali kita kena faham satu benda ya. Kenapa tak boleh makan produk 3 in 1? 3 in 1 yang ada dekat luar. Produk kita 3 in 1. 3 in 1 Kita ambil satu contoh. Jangan bagi jenama ya. Kopi putih. Okey. Bahasa Melayu. Bukan lagi kan? Bagus lah abang ni. Saya suka kan abang. Dia memahami apa yang saya nak sampai. Saya pun suka. Baik. Kopi putih contohnya ya. Alright. Kopi ni dia berbuat macam ni. Yang pertama sekali biji kopi tu. Di biji kopi ni saya cuma buat bulat je. Kalau saya buat macam mana biji kopi tu mencarut jadi nanti. Tak ada biji kopi dia. Faham sendiri ya. Saya dah rakam dah sekarang. Okey. Alright. Biji kopi ni tuan-tuan dan puan, dia termasuk dalam herba pun. Maksudnya memang bagus. Tetapi kalau kita proses biji kopi itu secara sendiri, kita takkan terminum tu kopi sebab pahit. Okey. Jadinya syarikat-syarikat dekat luar sana. Dia tadi macam ni Jessica. Kejap ya. Hello. Hello. On call.
Hello. Cakap kau lah sekarang. Dah PM tepi lah. Apalah BBMP dulu lah. Mau Okay, sambung. Sama mana tadi? Okey, jadinya kopi ni kalau kita memang betul-betul buat macam tu, okey, takkan termakan kita, takkan terminum kita sebab terlampau pahit. Jadi apa syarikat tu buat? Dia campurnya kafe. Tak apa, biarkan je. Tak nak cak si. Boleh ke tak? Si. Citan. Itulah punya. Dia A pun boleh, dia macam UV juga. Astaghfirullahaladzim. Kau fikir lagi gimana? Tak apa, saya nanti Ada. Alright. Jadinya dia campurlah kafe. Apa tujuan kafe ni? Kafe ni dia akan menyebabkan otak kita, pituitari kita tertipu. Benda yang terlampau pahit sangat macam tu, kita ambil bersama kafe, otak kita boleh terima, rasa macam sedap. Sebab itu kopi yang dekat luar sana, Ada bau. kandungannya untuk menjadikan kopi itu kita boleh makan, kita boleh terima, dia campur dengan kafe. Air bergas, air berkarbonat, dia terlampau manis sebenarnya, tapi kita rasa macam sedap air tu sebab ada kafein yang tinggi dekat dalam tu. Apa hasilnya? Yang pertama sekali, orang rasa boleh terima minuman yang tu, dan yang keduanya orang jadi ketagih. Jadinya apabila kita punya kopi ni yang mempunyai ingredients ataupun kandungannya adalah lutein, lutein itu sendiri boleh menjadi bahan ganti kepada kafein. Oh, kopi kita tak ada kafein. Jadinya pembuatan kopi tadi Mr. John tidak menggunakan kafein sama sekali, betul? Sebab kalaulah katakan, ini cakap terus terang ni, depan MD saya bagi, kalau dah buat kopi lutein campur lagi kafein, bangang benar namanya. Orang tahu kalau lutein ada, dia adalah pengganti kepada kafein. Ya tak? Oh, kalau macam tu kenapa ke syarikat-syarikat besar kat luar sana tu tak buat lutein? Mahal harga. Contoh, syarikat bekalan air daripada sungai disedut masuk dalam loji. Ya tak? Kan banyak proses saringan air ada. Ya. Apa nama, two-way lah. Apa, kukur lah, tak salah apa pun. Ya tak? Banyak penyaring air ada. Kenapa guna klorin? Sebab murah. Syarikat kopi dekat luar sana, kenapa guna kafein? Sebab murah. Kenapa Fokus Bio guna lutein? Sebab dia nak jaga kesihatan rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila dia dah guna lutein, dia tak lagi menggunakan kafein. Masalah sudah selesai. Masalah kedua sudah timbul sebab guna lutein mahal. Bila nak menyelesaikan masalah lutein yang mahal ni, maka produk ini perlulah dibuat secara multi-level marketing. Kalau letak kopi ni dekat Pasar Raya Jaya, siapa nak beli kopi ni RM100 satu kotak? Nak dibanding dengan kopi putih kat situ? Maka kita berada di sini. Dan kita berada di sini mempromosikan kopi ni, kita dapat duit. Kita dapat duit, panggil kawan-kawan kita untuk buat duit di sini. Kawan-kawan kita buat duit di sini, kita kaya raya tahun ini juga. Ya, itu yang paling penting. Ya, cerita pasal kafe ni dia punya huraian tu politik ni lebih. Okey. Boleh? Boleh ya? Boleh menjawab ya? Dan satu lagi ada NDC dengan apa pinggan? Jadinya dalam situasi itu, apa pun juga sebenarnya masalah dia. Dalam kes buah pinggang tadi. Okey. Yang pertama, dia tak boleh ambil 3-in-1. Ya betul tak boleh ambil 3-in-1 kecuali kita punya. Sebab apa dia tak boleh ambil 3-in-1 kat luar sana? Orang sana pakai kafein, kita pakai lutein. Selamat dekat situ. Okey. Yang keduanya, dia tak boleh ambil air banyak. Betul Okey. Saya tip sebenarnya. Ni segelas air. Kopi kita ni segelas. Untuk orang yang ada masalah buah pinggang ni, bahagikan kepada 4 bahagian.
Satu bahagian minum pagi, satu bahagian tengah hari, satu bahagian petang, satu bahagian malam. Ya? Tak basi, takut basi, letak dalam peti. Tapi tak basi pun masih lah. Ya. Habis pasti tak. Habis ya. Yang takut kalau letak dekat dalam peti tu, dia baru minum separuh, orang lain minum lagi. Tapi untuk orang yang ada masalah buah pinggang tadi ni, dia tak boleh konsum air segelas tu terus menerus. Ya. Sebab dia kena ada ambil air putih juga. Ya. Contohnya, okey, bagikan kepada 4 bahagian. Asalkan cukup sekurang-kurangnya 1 sachet, Satu satu hari. satu hari. Ah. Boleh? Baik. Terima kasih. Sama. Siapa yang kuat saya ni ya? Rakam je rakam. Hello. 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 Nak kopi ke? Dia nak try nak Skema. Tak lah siapa. Apa lah doktor? Biar Tak apa, apa yang dia. Tapi dia tak silent. Kalau dia silent tadi, macam apa dia cakap tadi? Tadi dia jawab Dia tanya saya, ada jual burger tak malam ni? Saya jual kopi malam ni. Okay, baik, soalan seterusnya. Ada soalan lagi? yang tadi doktor suruh limai pasal kembung. Pasal kembung. Okay. Bila cerita pasal kembung tadi ni, makanya bila ini kebanyakan orang kalau cakap pasal minum kopi ni, Takut gembung. takut migraine, angin, kembung, tak boleh tidur. Ya betul. Betul. Sebab apa? Semua tanda gejala tadi berpunca daripada sesuatu yang namanya kafein. Saya dah terangkan bahawa kita tidak ada kafein. Mustahil lah satu kafein itu tak ada langsung. Sebab kafein ni dia akan terbentuk juga dengan campuran-campuran secara semula jadi. Okey. 0 hingga 0.25% kafein tak ada, dikira tak ada kafein. Maksudnya ini pembentukan kafein secara semula jadi je. Tu kopi yang dekat luar sana tuan-tuan dan puan-puan, 0.75 hingga 0.1 kafein dia punya tinggi. Kan? 0.1. Satu lah. Satu. lah. 1.0. Satu. 0.75 hingga 1 kandungan dia yang ada dekat luar sana tu. Inilah yang menyebabkan rasa pening, sakit kepala, kembung apa semua. Ni kalau nak cerita, orang cakap saya tak boleh minum kopi. Pantang lah tu saya minum kopi. Minum kopi mesti kembung. Bagi prinsip yang sama. Mula-mula bagi dia sesudu. Tunggu 5 minit. Kembung tak? Tak ada. Bagi dia sesudu. Tunggu 5 minit. Kembung tak? 3 jam kita duduk sini, habis satu air ni. Kembung tak? Tak. Beli. Kalau benda kembung tak ada. Dah satu gelas dah. Try lagi gelas yang kedua. Kau beli. Maknanya bagus lah. Baguslah maksudnya. Yang jadi masalah itu adalah disebabkan oleh kafein. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ada soalan seterusnya. Kalau dia minum kopi kita satu cawan terus dia kata perut dia pedih. Terus dia rasa Perut dia pedih. okey, bukan. Kadang-kadang orang ni begini kan. Siapa kata wife dia tak cantik? Kenapa ni nak cakap? Buat saya memang teruk. Daripada segi fizikal teruk, muka teruk, perangai teruk, saya cakap. Bagi abang, buat cantik tak? Okey, dah macam awak. Ini selanjutnya ya. Jadi mangsa lah. Pasangan malam ni. Pasangan malam ni. Boleh bang ya? Dua ya. Kita gegar kat saya. Okey. Ini ceritanya saya akan cakap wife saya yang paling cantik dalam dunia. Ya. Betul tak? Walaupun tak cantik. Kan? Contoh. Rakam. Biasanya macam tu lah. Orang perempuan akan cakap suaminya yang paling cantik walaupun tak handsome. Okay. Jadinya sama juga. Orang akan cakap kopi itu menyakitkan walaupun tak. Alasan tak tak.
Psikologinya itu bila dia makan kopi, minum kopi, dia akan sakit. Sakit tu bukan sebab kopi, sebab psikologi. Poket dia sakit. Jadi orang yang macam itu, boleh faham ya? Orang yang macam tu, buat yang macam tadi, yang saya katakan tadi, sesudu dulu. Sesudu dulu. Lama habis. Suruh dia pergi. Maksudnya dia boleh lah makan kopi. Dan ketika itu, mana tahu ya, disebabkan minum sesudu-sesudu 3 jam kita tunggu 1, 2, 3. Ui, inilah kali pertama selepas 20 tahun tak minum kopi. Rupanya dapat juga minum kopi pada malam tu. 10 dia nak beli. Masuk package apa? 1050. Masuk package apa? F3. Berapa bonus penaja kita? 225. So tunggu sabar. Kita orang MLM sabar. Jangan mudah kelojoh. Nak cepat jangan sabar. Kan? Nak dapat income 1 juta sabar. Sampai sudah tu dapat. Kita tutup sudahnya. Bukan sini. Sebab kita kena cepat. Dia betul ni. Okay. Jadi psikologi tu dia main peranan juga ya. Okay. Itulah kisah. Ni cerita pasal orang rumah tadi kan. Cerita pasal saja-saja seling-seling. Sebab saya selalunya ayat-ayat saya lebih bawah daripada rutin. Sebabkan orang tak boleh tidur semalam malam. Kita minum kopi, saya memang lebih pada, kalau dah office lagi lebih pada 2-3 secik. Adakah ia menyebabkan apa? Panas kering, tekak kering? Tak ada. Okey. Kalau kita minum lebih daripada itu yang saya katakan tadi, antioksida ya. Badan kita perlu 0.8%, selebih daripada 0.8% itu akan disingkirkan. Betul, tuan-tuan dan puan-puan. Nak minum kopi ni, banyak-banyak datang office. Itu satu teknik yang sangat bagus. Manalah tahu kan kalau hari Jumaat ni saya masih lagi berada di sekitar Selangor dengan KL ni. Datang. Kan? Boleh tak agaknya 3 kali ganda daripada yang ada dekat sini? Oh, boleh. Kita bagi dia makan kopi banyak-banyak. Nak beli bagi dia. Aduh. 1 kotak 100 dalam ada 25, bagi dia 15, bagi dia 3 tinggal 11 kat kita. Anak kita nak makan lagi, buat kita makan 2, nak marah takut. Ya, selalunya macam tu lah. Orang lelaki kan, dia bukannya takut kepada bini tu. Bini tu takut kan dia. Itu kisah dia. Dia sungguh. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kat rumah sulit-sulit sikit. Kita dah buat perniagaan sekarang ni. Kita dah jadi profesional sekarang ni. Kita dah jadi jutawan. Dah hampir jadi jutawan. Takkan pakai kain sarung baju kelawar lagi kau. Betul. Itulah nasib yang kita alami. Itulah nasib yang kita alami. Kan, bila balik ke rumah, dekat sini bercakap hebat. Bercakap sampai ke langit tu dengar suara. Kat rumah duduk, lepas tu tengok terbang ke sana. Dia mencari habitatnya sendiri. Awal tu Bagi kelawar kan, kelawar sana, kelawar sini, kelawar sana, kelawar ni. Ini orang Melayu lah. Kelawar tu bagus. kalau Angin. Betul kelawar. Anytime, memudahkan pergerakan. Memudahkan pergerakan. Tapi kali ni sebab kita buat fokus bio punya pasal, apalah salahnya sekali pakai bikini untuk okey bang, boleh bang. apalah salahnya kan? Sekali-sekala fokus bio punya pasal pakailah bikini. Terkejut abang tu kat rumah. Siapa pula ni kata dia? Pakai bikini getah tak? Stapler sana, stapler. Dia dah pergi pakai baju kelawar Malaysia dah. Wallahualam. Baik, masalah lagi je. Balik pada NDC tadi tu. Min dia tak boleh lah kan? Sebab dia tak boleh NDC. Okey, dia macam ni sebenarnya. Di sini dia ada kategori dia. Okey, kategori ni adalah dia macam contoh kategori A berapa kapasiti dia ambil. Kategori B berapa kapasiti dia boleh ambil. Okey. Contohnya dia memang tak boleh ambil langsung. Kategori
super high contohnya. Dan dia ada banyak kategori. Kita punya kategori apa? Mana? Yang kita punya kategori. Yang kita punya ni, kategori kita ni adalah kategori super low dalam situasinya. Sebab kita tak menggunakan ingredients yang dalam kategori A, kategori B, kategori C. The best lah. The best. Kenapa Sebab dalam proses 3-in-1 ini yang ada menggunakan benda-benda seperti kafein. Itu kategorinya berbeza. Kafeinnya tinggi mana? Berbeza dekat situ. Sebab dia boleh bila masuk dalam badan kita, dia akan ada tidak balasnya. Dalam kita punya produk, bila menggunakan ini, maka itu sudah terkeluar daripada dalam kategori-kategori yang ada A, B, C, D, E dan Even though ada NDC. yes, even tak though ganggu buat pinggang. takkan ganggu. Sebab ini diambil bukan kimia. Bahan pula jadi. Bahan boleh jadi. Sama juga kalau minum kopi putih ada dekat luar sana. Yang lain tak ada bahan kimia kecuali kafein. Ya. Kafein itulah yang menyebabkan dia bertukar dia punya grouping. Boleh Kalau boleh saya replace, kita ni kopi top of the line lah. NDC dia top of the line lah. Yes, sepatutnya orang dekat luar sana mesti kena tahu. Mesti kena tahu itu. Saya nak tanya pasal yang tadi kata kesan ataupun mengakibatkan orang tak boleh ambil lah. Maknanya Allergi. sebab dia tadi sebab bengkok-bengkok ataupun sebab menggatal tadi. Jadi tidakkah itu merupakan, kalau kita macam kita tak tahu situasi seseorang itu, keadaan kesihatan dia dan sebagainya, kecuali memang dia bagi tahu bahawa saya asma dan ambil jadi asma, mana kita tahulah impact kepada dia. Tapi bagaimana kita nak tahu yang kopi ni yang diambil ini merupakan adalah salah satu tidak balas kepada keadaan kesihatannya. Baik. Macam mana tahu kata proton saga X70? Letak dulu ya. Macam mana kita boleh tahu tu kereta proton saga X70, proton X70? Macam mana kita boleh tahu ini Honda? Macam mana kita boleh tahu tu kereta BMW? Logo. Tanda. Yang tak boleh makan, tanda untuk allergic tu hanya 2. Sesak nafas dan gatal-gatal serta bengkak. Hanya itu sahaja. Macam mana kita nak tahu dia tu akan allergic atau tidak? Dia kena ambil dulu. Dan dia ada tanda-tanda itu, maka ketika itulah dia tak boleh terus-terusnya. Tapi untuk pertama kali sebab dia tak tahu, itu sama macam kita makan macam tadi lah. Contohnya dia nak order burger. Contohnya burger kita buat burger yang beza daripada orang lain. So untuk kali pertama dia kena cuba. Macam tu. Yang pentingnya adalah kita bagi tahu khasiat kepada orang itu, dan orang itu mencuba. Kalau tak jadi masalah, dia boleh teruskan. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah allergic, dia kena hentikan dan tak boleh minum sampai bila-bila. Itulah profesionalismnya kita. Ada setengah orang cakap, oh tak apa, nanti mungkin stop dulu seminggu, lepas tu try balik. Jangan. For orang-orang ahli-ahli fokus bio, takkan buat tindakan itu. Biar seorang tak boleh minum, tapi seluruh ahli keluarga yang lain dia akan menggunakan fokus bio produk. Itulah dia yang kita nak ceritakan di sini. Sebab dia ada tanda-tanda macam tu, stop. Dia tak boleh. Dia tak boleh tak. Terpencatlah dia daripada parti. Seterusnya tu. Biarlah dia terbang ya. Biarlah dia. Tak ada lagi. Terpencatlah dia daripada parti ni. Maksudnya terpencatlah dia untuk daripada minum je lah maksudnya. Kawan-kawan ni. Okey. Ya. Jangan putus kawan Kita ikut. tahu dalam kopi kita ada ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Baik. Boleh padam? Tak padam? Tak apalah saya padam. Bilu okey. Yang lain lah. Sebenarnya ginkgo biloba ni dia bukan dalam saya punya bahagian tau. Sebab ini herbal. Okey. Saya ni tak belajar pun herbal ni sebenarnya. Sebab saya lebih kepada perubatan moden ya. Okey. Akan tetapi daripada hasil kajian-kajian kita adalah ginkgo biloba, ginkgo
Ya, ejaan bibit. Okey. Dia ni adalah satu tanaman klasik. Secara herbalnya, klasiknya di mana? Di negara China dan juga di negara Korea. Di mana pokok ginkgo ni telah pun berusia 1500 tahun. Yang dulu punya lama ni 1500 tahun ni dia punya lama tu macam dekat nak sampai ke bahtera Nabi Nuh tu kan. Dia bukan dalam 1500 tahun yang dulu kan. Punya cerita dia punya lama. Okey. So itulah ginkgo biloba ni digunakan oleh orang Cina, digunakan oleh orang Korea sebagai ubat-ubatan pada mereka. Kerana apa? Kenapa ada pintu ni gerak? Duduk sini lah. Vibrate, doktor. Vibrate je. Cerita pasal ginkgo 1500 tahun bergegar pintu ni. Lawa itu. Okey, baik. So jadinya ginkgo biloba ni dia pun tak ada guna bahan racun perosak kan apa semua. Sebab apa? Pokok dia tu sendiri mampan ataupun tahan penyakit kulat. Pokok tu sendiri tahan penyakit kulat. Maksudnya dia tu memang pokok yang paling tak ada penyakit, yang tak ada, walaupun kulat ataupun pokok dia dalu pun tak nak hinggap dekat pokok ginkgo biloba ni. Atau pokok dia dalu, pokok menumpang tu, dia pun tak boleh hinggap dekat ginkgo biloba. Jadi orang dekat China, perubatan kuno lama China, di Korea juga menggunakan ginkgo biloba ni sebagai satu herba untuk merawat 1001 macam penyakit. Kita kaji secara saintifik. Tadi saya kata itu herba punya orang. Bila dah ada masuk pada saintifik, itu bahagian kita. Kenapa ke ginkgo biloba ni sangat bagus? Peratus antioksida yang ada pada ginkgo biloba adalah sebanyak 70% ke 85%. Tinggi. Okey. Jadinya kalaulah dapat makan ginkgo biloba yang gitu je, bagus tak? Tak bagus jawapan dia. Sebab terlampau tinggi. Overdose makcik. Ayah tak? Ayah tu. Hai kawan. 70 sampai ke 80. Badan kita perlu berapa? 0 sampai 8. Macam tu. Ya? Jadinya ini overdose. Sebab itulah nak makan ginkgo biloba jangan cari kedai sinsek. Kalau pandai-pandai kita dapatkan ya, ginkgo biloba beli rebus daripada air secawan jadi air suku. Berapa dosage dia? Entah. Itu masalah. Itu masalah. Sama juga tanam pokok stevia. Ambil 3-4 daun, rebus, minum. Orang kata bagus, ambil 3-4 lime pun boleh. 3 ke 4 lime? 3, 4, 7 lah. 3, 4 ke 7 lime? 3 ke 4 lime? Berapa dos yang sebenarnya? Tak tahu. Kena ambil dos yang sebenarnya. So hari ni, lutein. Berapa dos yang sebenarnya? Kita ambil bunga marigold, pergi rebus. Boleh tak? Tak boleh. Berapa dos yang sebenarnya? Apa susah-susah? Kita kan jual benda ni semua. Kita dalam paket semua. Orang tu dah buat research and development susah-susah lah. Ya tak? Company dah buat research and development, betul kan? Research and development itu menentukan yang kita ni boleh makan dengan selamat, betul tak? Betul. Apa susah-susah nak pergi rebus bunga marigold lagi? Tak ada pun bunga marigold. Betul ya? Okey. Boleh menjawab soalan tu tadi? Satu lagi. Ada soalan lagi? Dan betul, waktu bila bagus minum kopi malam, siang, tengah hari, petang. Waktu yang paling bagus adalah yang pertama sekali selepas bangun tidur. Yang kedua sebelum makan nasi tengah hari. Yang ketiga selepas minum petang. Yang keempat sebelum tidur malam. Bergantung. Dia macam ni. Okey. Ya, bagus sebenarnya soalan tu. Saja je lah. Kita dah pukul 10.30 tadi. Bagus sebenarnya soalan tu. Produk ini adalah, adakah produk ini termasuk dalam produk makanan kesihatan? Tidak. Termasuk ya? Termasuk dalam makanan kesihatan. Okey. Bukanlah maksudnya dia ni ubat. Dia bukan ubat. Dia bukan suplemen pun. Tetapi dia termasuk dalam kategori makanan kesihatan. Sebab
dia ada lutein. Dan lutein itu membentuk satu kebaikan-kebaikan dalam badan kita. Okey. Puan, akak boleh minum bila-bila masa je. Cumanya ada darah tinggi tak? Ada sikit kot. Ada sikit. Makan ubat tak? Tak. Saya usaha Kak Cikgu Azli saya marah kalau tak makan ubat. Tak. Oh, tak nak makan ubat? Mudah-mudahan insya-Allah lepas ni selesai lepas makan kopi kita ni ya. Bacaan yang pertama didapati 295 atas. Allah. Berhenti saya jadi doktor sekarang. 295 tu kena makan ubat. Itu doktor memang bagi ubat tapi tak makan. Tapi tak makan. Doktor memang bagi tapi tak makan. Okey. Andai kalau makan. Andai kalau makan ya. Andai kalau makan. Andai kalau makan. Cari contoh lain lah. Siapa yang ada kerja mana? Ada kerja mana? Selesai masalah kat dulu. Ada kerja mana? Makan ubat tak? Cikgu Azli kerja mana? Makan ubat ke? Makan. Okey, cikgu Azli makan ubat. Nak jadi orang kaya jutawan makan ubat. Nanti pendek masa jutawan tu. Hari ni jadi jutawan, esok dah tak ada jutawan. Pewaris saja, pewaris saja. Ya. Tak pewaris. Harap ke abang, bukan boleh harap. Kalau nak jadi jutawan dalam tempoh masa yang lama, yang ini kita makan, ubat kena makan. Pergi pada juga kat doktor lah. Pergi dekat sini. Okey, ini contoh-contoh Cikgu Azli makan ubat. Cikgu Azli makan ubat kencing manis waktu pagi contohnya. Masa dia lepas sarapan, pukul 8 dia makan ubat kencing manis. Ini dalam kategori kesihatan kan? Semua produk dalam kategori kesihatan tidak boleh dimakan sekali dengan ubat. Kena jarakkan selama 2 jam. Jangan kita makan ubat dengan kopi ni pula. Itu tak boleh. Kena jarak kena jarak. 2 jam. Okey, kena jarak 2 jam. Sebab apa? Kalau tak nanti ubat masuk, kopi masuk, Di belakang. pening dia dekat dalam. Mana satu nak duduk kan? Lama-lama nanti dia akan keluarkan terus. Okey, tapi selain daripada ubat-ubatan tak jadi masalah. Minumlah sekali makan dengan nak makan dengan nasi, nak minum dengan nasi sebagai contoh ni. Tak jadi masalah. Kan? Nak minum kopi ni pakai campur dengan sos tomato lah. Tak jadi masalah. Tapi jangan minum kopi ni dengan madu lebah. Sebab madu lebah juga makanan kesihatan. Faham tak maksudnya macam tu? Kalau suplemen lain pun tak boleh. Apa dia? Suplemen lain. Semua makanan kesihatan tidak boleh dimakan serentak. Okey? 2 jam awal tu boleh 2 kan? jam awal pun boleh, 2 jam selepas pun boleh. Sebenarnya tak adalah satu jangka masa yang kita boleh letakkan kat sini. Sebab dia bukan ubat. Kalau ubat yang betul, dia makan pagi, dia makan petang, 2 jam selepas makan, 1 jam selepas makan. Campur. Tak boleh? Campur dengan susu. Campur dengan susu, ada kencing manis tak? Bos, dia cakap tak sedap lah you. Tak manis. Kurang manis. Saya tengok arti cerita. Ada kawan saya seorang dia chef tau. Dia chef daripada luar negara ni. Perkara dia paling pantang ni orang cuba modify rasa makanan. Sedap. Satu hari orang terkenal dekat dalam Malaysia ni juga. Satu hari orang tu datang ke dia punya hotel dan dia sebagai tukang masak kat hotel tu. Orang tu minta ikan siakap. Okay, sama. Cik Wan. Bukan. Okay, dia minta ikan siakap. So orang yang datang pun VIP. Okay. So bila dah sampai dia hantar ikan siakap tu. Orang tu cakap tak cukup masin. Pulang balik semula. Dia ambil ikan siakap lain, dia buat masak. Pergi sana tak cukup pula dia punya benda lagi tak cukup. Okay. Ni cerita benar ni Hantar balik semula ke belakang. Last sekali dia dah geram. Dia chef, sebab tu jangan buat pasal dengan chef. Apa dia buat? Dia ambil ikan siakap yang lain, dia basuh kat longkang kitchen dekat belakang. Habis ikan siakap tu lepas tu. Habis. Dan kita ni jangan buat pasal. Senangnya kalau nak tambah gula, diam sudah. Boleh tak ada masalah. Dengan susu tak ada masalah. Nak tambah gula tak ada.
Okey. Faham, faham, faham. Faham, eh? Faham. Jangan komplain lebih. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Jangan komplain lebih. Jangan sendiri campur gula, campur susu. Ya, salah. Jangan campur madu lepas dah. Ya. Oh, tak boleh. Oh ya. Tanya. Boleh tanya ni. Boleh. Pada luar. Tu akak tanya. Macam ni, dia elok untuk mata. Lepas kalau orang nak buat operation mata dan tukar kantar, macam mana? Boleh. Ini isu dia begini. Contoh Merawat. kita manusia, kita makan sekali je banyak kali. Banyak. Lutein makanan untuk mata. Jadi kita kena bagi makan mata kita sentiasa. Orang dah tukar kantar, dia bukan masalah kantar dia yang masalah. Ada masalah saraf di belakang mata sebagai contohnya. Yang kita nak jaga ataupun kita nak awasi adalah kesan selepas dia operasi. Bila dia buat operasi, katalah contoh dia dapat balik semula pandangan dia dengan terang sebagai contohnya. Tapi selepas itu boleh tak dia akan jadi kabur balik semula? Jawapannya boleh. Mungkin disebabkan oleh plak-plak lemak yang menempel dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan daripada tempelan plak-plak lemak ataupun masalah-masalah saraf yang lain, kita bagi makan supaya dia terkawal daripada masalah-masalah tersebut. Yang lain. Macam tu. Boleh ya? Jadinya kita bagi makan sebagai apa panggil ya? Preventif. Pencegahan daripada berlakunya sekali lagi masalah yang sama. Hak umum. Okey. Kanak-kanak. Bagus lah orang MLM ni. Saya kadang-kadang ya. Sebab customer kita banyak soalan. Customer nak pernah soalan ni. Yang banyak tu kondeng kan kita tak. Kita mesti nak ada jawapannya. Kita mesti Betul. tepat jawapan. Saya mengajar dekat MSU. Kalau saya tanya, okey, ada soalan? Semua macam nak masuk ke meja. Betul. Tapi bila bercerita dengan orang MLM, tanya soalan, memang banyak soalan. Sampai lupa saya soalan apa tadi? Hak umum. Okey, baik. Hak umum bagi pengambilan. Saya ambil secara general dan ini memang semua general. Kalau kopi ni, dia sebenarnya general, semua orang boleh makan. Okay. Minum. Semua orang boleh minum. Hak umurnya 2 tahun ke atas. Bagus. Kenapa ya? Buah pinggang belum matang. Oh, makanan kesihatan. Buah pinggang. Kerana 2 tahun ke bawah susu ibu sepenuhnya. Kementerian Kesihatan Malaysia sarankan begitu. Had menyusu bagi kanak-kanak perempuan sehingga 2 tahun. Manakala had menyusu bagi kanak-kanak lelaki unlimited infinity. Infinity kan? Cepat lagi. Kanak-kanak dia. 2 tahun dan ke atas. Sukatan. Sebenarnya apabila 2 tahun yang ke atas ni, dia walaupun produk makanan kesihatan yang bukan ubatan, okey, yang bukan ubatan, maka tidak ada sukatan khusus pun. Boleh ambil satu sachet pun tak ada masalah. Cumanya kita takut dia ada macam tadilah allergic tadi ni. Adalah lebih baik kita cuba dulu ambil supu. Okey? Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan tak perlu risau. Saya bagi satu tip untuk semua pejuang-pejuang MLM ya. Saya bagi satu tip tau. Produk kesihatan ni, ini bukan produk perubatan. Kalau produk perubatan, tuan-tuan perempuan tak boleh jual benda ni. Sebab dia kena ada lesen, kena ada sertifikat untuk nak jual benda semua. Selagi mana kita yang bukan daripada bidang perubatan boleh menjual produk ini, tidak ada halangan, tidak ada sukatan sebenarnya. Contohlah, ambil 3-in-1 yang lain dekat luar sana. Tak jadi masalah dia nak ambil berapa sachet dan sebagainya pun. Betul tak? Sama juga dengan ni, tak jadi masalah untuk nak ambil berapa sachet dan sebagainya pun. Okay. Cuma yang saya pesan tadi lah, kalaulah katakan rasa nak minum banyak,
datanglah bawa ke sini. Janganlah bagi yang kita punya kat rumah, kita pun tak cukup. Jangan duduk kat Ipoh jauh kan nak ambil kan. Tiap minggu lah datang kan, tak Tiap minggu penuh. kan lah. Bawa lah orang datang sini. Save kita ni. Selalu dapat soalan kalau KKM. KKM. Okay. Saya jawab dalam kereta nanti. Apa tadi jawab tak tahu? Saya pernah naik kereta doktor. Baik. Semua syarikat MLM. Semua syarikat MLM. Yang pertama sekali, kita kena faham satu benda ya. Semua syarikat-syarikat yang berdaftar dalam MLM tu, dia dah melalui beberapa fasa. Yang pertamanya adalah fasa Research and Development, R&D dia. Bila R&D nya lepas, KKM lepas tak? Automatisnya sepatutnya perlu lepas. Memang lepas. Bila R&D selesai, boleh dipasarkan, halalnya akan menyusul, akan selesai. Syaratnya syarikat itu melalui fasa R&D nya. Baik. Syarikat-syarikat yang mengeluarkan makanan kesihatan, sebenarnya kesihatan bukan perubatan. Tak payah lalu dekat KKM pun tak jadi masalah. Sebenarnya sebenar. Oh kalau macam tu Biskut ke pergi kena RM2 ya bang ya. Berapa eh? Pergi kena RM2. Macam-macam produk makanan yang dekat situ. Lulus KKM semua tak? Tak tengok pun. Memang tak Tak ada. Dia kalau beli kat kedai dia tak tanya dia beli. Macam tu lah. Sebenarnya produk kesihatan tidak memerlukan sijil daripada Kementerian Kesihatan. Yang lain kan, seandainya produk yang dijual tu berbentuk vitamin, nyata vitaminnya, vitamin B2 kita letak situ, vitamin C, vitamin D sebagai contoh, folic acid sebagai contoh, itu yang melibatkan ubat, maka perlu melalui fasa Kementerian Kesihatan walaupun vitamin biasa. Okey, macam tu. Dalamnya ada vitamin tak? Pasti ada secara semula jadi. Sebab dia ada protein semua. Dalam biskut tu, biskut mayat tu, ada protein. Ada protein. Ada vitamin maksudnya. Ada vitamin, tidak secara terus, tidak diperlukan dengan KKM. Tapi itulah dia. Orang MLM perlu berhadapan dengan situasi masalah-masalah ni. Baru pertama kali datang dahsyat lah. Bagus betul lah dia punya basuhan Kena keliling habis ya. Baik, terima kasih. Dia saja saya cakap terima kasih. Lekat kuat tu. Sudah. Okey, soalan seterusnya. Mungkin Yang lelaki tak nak tanya pula. Saya tanya. Ada masalah. Saya ada satu masalah. Masalah kawan ni dia kata dia tak minum kopi. Dia tak minum kopi. Okay. Dia tak minum kopi dan dia tak boleh minum kopi. Tapi saya bagi sekotak kopi dia ambil kau minum. Siapa nak minum tu? Siapa nak minum? Dalam kehidupan dia, kita ni bermasyarakat. Dalam satu kumpulan, ya. Ada orang yang tak minum, dalam keluarga dia mungkin minum. Kalau dia yang lelaki tak minum, tak jadi masalah. Yang penting, kalau cuba elakkan, jangan orang rumah dia tak minum. Kalau dia tu tak minum, orang rumah dia suruh beli, dia beli. Kalau dia minum, orang rumah dia cakap jangan beli, Dia tak beli. Lagi nak beli. Kalau dia tak minum tak ada masalah. Misalkan orang rumah dia beli minum. Macam tu lah cerita. Tu jangan rekod itu tak berkait. Sebab dia Ada soalan lagi? Ya, mungkin daripada kaum. Saya ingat bila saya dengan Cikgu Azli dengan Mahathir, beginilah kami dulu, kan? Beginilah kami dulu.
daripada tak pernah kenal sampai kan hebat sungguh ya. Sebab kita, bagi saya, sebab itu saya kata jangan panggil saya datuk ke doktor, tak payah. Sebab kurang kemesraan bila kita cakap. Panggil Rich. Panggil je apa? Abang. Panggil abang jangan. Ada anak? Ada. Ah, Perempuan? ya, Muda? muda. Belum kahwin? Belum. Dia boleh panggil abang. Dia boleh panggil abang. Panggil Dina masuk. Kecil tapak tangan biru saya. Biru kecil sangat. Pakai bola. Doktor, Ya, saya. kes ada orang tanya lah. Orang mengandung tak boleh minum, takut. Betul. Orang mengandung dia ada beberapa peringkat, beberapa fasa. Trimester yang pertama dari kosong kandungan sampai ke 3 bulan. Trimester yang kedua dari 4 bulan sampai ke 6 bulan. Trimester yang ketiga daripada 7 sampai ke 9. Okey, baik. Trimester yang pertama kalau boleh jangan bagi apa-apa suplemen, jangan bagi apa-apa produk kesihatan, jangan bagi apa-apa kecuali folic acid yang hospital ataupun klinik kesihatan bagi. Okey? Itu trimester yang pertama. Kenapa ya? Pembentukan janin sedang berlaku. Okey, kita balik kepada kalau mengikut Islam. Kita jangan mengubah sesuatu mengikut kehendak dan cita rasa kita. Di peringkat awal pada kandungan itu berlaku. So maksudnya, katalah contoh, dengan kita bagi benda yang macam kesihatan itu, mungkin faktor kadar gulanya ada tinggi kat situ dan menyebabkan kandungan itu akan membentuk kandungan yang lebih besar dan cerdas. Pada fasa kedua tak jadi masalah dan fasa ketiga tak jadi masalah. Okey, pada fasa kedua maksudnya selepas bulan keempat tak jadi masalah. Dan selepas bulan ke-7 itu fasa ketiga pun tak jadi masalah. Yang penting pada fasa pertama, trimester yang pertama kita tidak menggalakkan. So maksudnya kita bilang tidak menggalak bukan maksudnya tak boleh langsung. Okey, tetapi demi untuk menjaga syarikat yang kita sayang. Okey. Jangan nanti kita bagi dia minum, tiba-tiba gugur kandungan dia. Padahal belum tentu lagi keguguran tu disebabkan oleh produk yang kita bagi. Ya? Entah apa dibuatnya, gugur kandungannya. Saya tak cakap apa-apa. Abang adik kau minum lebih Gugur kandungannya. Doktor dia senyum tu dah tahu dah. Dan dia mengatakan bahawa sebab dan punca kandungannya gugur adalah disebabkan oleh produk daripada Focus Bio. Kita ni tak ada apa-apa pun. Maka terbalik dekat situ. Dan ingat, hari ini kita yang berada dekat depan ni, kita seronok, kita suka dengan Focus Bio, betul? 90% orang dekat luar sana sekarang sedang tak suka kalian berada di sini. Sebab kita hebat. Yes, sebab kita hebat. Yang pertama sebab kita hebat. Yang kedua sebab kita professionalism. Yang ketiga sebab kita bakal jadi jutawan. Yang keempat kita bakal meruntuhkan industri mereka sebab semua prospek-prospek yang ada di luar sana bakal bersama kita. Ayo sediakan kemian belah kiri dan belakang. Gurau. Ya, tapi itulah hakikatnya. Jangan sampai kita menjadi pencetus masalah yang tak patutnya kita tanggung. Jadi biarkan yang daripada 1 sampai 3 bulan jangan bagi dulu. Ya. Doktor, yang seorang kecil manis apabila dia minum kopi ni dan minum lain-lain ke cepat kencing. Kerap kencing. Kerap kencing. Okey, dia jadi kencing sudah. Dah kena padam. Bagus atau tidak? Bagus atau tak bagus kerap kencing ni kan?
Kita tengok dia kencing waktu bila. Kalau seandainya kerap kencing itu berlaku pada waktu malam, itu tak bagus. Kalau kerap kencing itu berlaku pada waktu siang, waktu dia beraktiviti, itu bagus. Jadi dua benda ya. Kenapa? Itu yang saya padam tadi. Kalau nanya, kerja siang, kerja malam. Kerja siang, kerja malam. Itu kerja member. Kencing member tu tak ada ubat. Okay, baik. Kencing siang dulu.